Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini lekcur kita adalah berkenaan dengan pembentukan imej pendam. Okey, seperti yang kita tahu, apabila filem didedahkan pada X-ray, maka sebenarnya terdapat imej pendam yang terbentuk pada filem tersebut. So, bagaimana pembentukan imej pendam itu terjadi? Okey. So, kita akan teruskan kuliah hari ini lah untuk mengetahui kejadian tersebut. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran hari ini. Pertama ialah takrifan imej pendam dan imej kekal. Kedua, penghasilan kristal ataupun emulsi ataupun silver bromide. Okay, silver bromide tu salah tu dekat situ. So saya baiki semula lah. Confused. Okay. Kemudian antara faktor yang mempengaruhi penghasilan kristal adalah pertama, fungsi gelatin yang perlu kita tahu. Kedua, perangkap elektron. Ketiga, kesan penggunaan kalium bromide berlebihan. Keempat, kewujudan ion argentum bebas. Teori penghasilan imej pendam berdasarkan Guillemot dan Michell. Tidak balas larutan pembangun terhadap penghasilan imej kekal. So, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita pergi kepada definisi imej pendam dan imej kekal, ya. Okey, definisi imej pendam. Pendam adalah tersembunyi. Dikatakan imej pendam apabila imej yang terhasil di atas filem selepas dedahan X-ray dilakukan, tetapi sebelum dia mengalami pembangunan oleh larutan pembangun. Di sini bermaksud imej pendam itu terjadi apabila filem itu telah didedahkan dengan X-ray tetapi tidak diproses lagi. Okey. Maknanya kita tak masuk dalam proses automatik. Dalam proses automatik tu terdapat larutan developer atau larutan pembangun untuk pemprosesan filem, menjadikan filem dalam bentuk imej pendam menjadi imej nampak. Okey. Seterusnya, dedahan. Dedahan adalah sumber tenaga yang mencukupi yang boleh menghasilkan perubahan pada kristal silver bromide. Okey. Dan membolehkan ia dibangunkan. Dibangunkan tu maksudnya bila kita proses nanti dia develop imej nampak. Okey, anda semua dah belajar tentang teori lapisan filem semua kan pada topik yang sebelum ni. Okey, kita pergi kepada imej kekal. Imej kekal ini ialah imej yang dihasilkan di atas filem selepas dibangunkan dengan larutan pembangun dan ia boleh dilihat dengan mata kasar. So, apabila kita cerita berkenaan imej kekal pada radiograf, bermaksud imej filem yang telah didedahkan dengan X-ray, dia menghasilkan imej pendam. Kemudian apabila dia diproses dan masuk dalam larutan developer atau larutan pembangun, maka ia akan menghasilkan imej kekal. Maksudnya, larutan pembangun ini berfungsi untuk menjadikan imej pendam tadi menjadi imej kekal di atas filem ataupun imej yang nampak, ya. Okey, seterusnya penghasilan imej pendam. Okey, kita pergi ke faktor-faktor dalam penghasilan imej pendam. Apa yang kita tahu? Pertama ialah penghasilan kristal emulsi. Bagaimana kristal emulsi itu terhasil? Okey, kedua kita kena tahu mengapa perlu gelatin. Ketiga, kita kena tahu kenapa perlu perangkap elektron. Keempat, kalium bromide
bromida yang berlebihan. Mengapa perlu tambahkan kalium bromida yang berlebihan, dan juga kenapa perlu ada ion agentum entetis bebas. Ini adalah mempengaruhi penghasilan imej pendam. Kita pergi ke slide terusnya adalah penghasilan kristal emulsi. Penghasilan kristal emulsi adalah kristal emulsi yang ada di lapisan filem tersebutlah, macam mana ia dihasilkan. Kristal emulsi ialah rangkaian agentum bromida yang berada di dalam gelatin. Ia dihasilkan secara reaksi kimia lah. Ini formula kimia dia. Daripada kalium bromide campur dengan silver nitride menjadi silver bromide dan kalium nitride. So ini pada faktor tadi kita nampak kalium bromida yang berlebihan. Kenapa perlu ada kalium bromida yang berlebihan? So nanti kita akan explain lah. Ini adalah cara penghasilan kristal emulsi. Kalau kita tengok kat sini, kalium bromida mix dicampurkan dengan gelatin. Ini adalah penghasilan di kilang lah. Ini secara teoretikal dia. So kita tengok sini. Kemudian kita masukkan silver nitride. Kalium bromida dah ada dalam gelatin, so kita masukkan silver nitride. So ini yang kita nampak tadi adalah formula kimia ni. Kalium bromide campur silver nitride. Kemudian mereka akan heating, panaskan. So dia ada proses cooling, changing and serving, washing. Masukkan sulfur and gelatin. Campurkan sulfur and gelatin. So sulfur ni pun ada kegunaan dia. Nanti saya akan ceritakan sulfur ni. Masukkan sensitizer. Kemudian coating. Kita coatingkan lapisan tadi. So kita ada lapisan filem kan. So kita storage dan distribution. So coating ini adalah semasa proses filem tersebut lah, lapisan-lapisan filem tersebut. Kemudian kita simpan dan distribute pada mana-mana hospital. Ini adalah penghasilan kristal emulsi. So kita pergi kepada lapisan emulsi filem. Ini you all dah belajar dalam topik filem dan kaset, filem dan skrin filem dan skrin, tak silap saya. Kita ada beberapa lapisan seperti yang anda semua dah tahu. Ada supercoat, emulsion layer, adhesive layer, base, adhesive layer, emulsion layer, supercoat. So ini adalah base dia. So dia ada lapisan-lapisan. Kat mana terletaknya kristal emulsi adalah di lapisan emulsi ini ya. So tengok, di lapisan emulsi terdapat silver crystal. Dalam kuliah ni kadang dia sebut silver, kadang dia sebut kristal kadang dia sebut hablo, benda yang samalah. Silver crystal ini terdapat dalam emulsi, lapisan emulsi. Lapisan emulsi. Kita pergi kepada seterusnya, proses penghasilan kristal emulsi. Sama juga sambungan yang tadi, di mana silver nitride dan kalium bromida ini digabungkan dengan kehadiran gelatin. Dan membentuk medium pembentukan kristal. Gelatin ni adalah medium pembentukan kristal. Kita nak bentuk silver bromide ni dengan kita gabungkan silver nitride dan kalium bromida di dalam gelatin. Maka hasil tindak balasnya adalah silver bromide akan dibendakkan, manakala kalium nitride akan dikeluarkan sebagai bahan buangan. So kita nak yang ni.
Okey. Okey, tindak balas dijalankan di dalam gelap untuk mengelakkan silver bromide daripada terlerai. Silver bromide kalau terkena dedahan, dia akan terlerai. Okey, ini adalah teori dalam pembentukan imej pendam. Okey. So, ini ialah teori proses penghasilan kristal emulsi. Saya ulang semula. Di mana silver nitride dan kalium bromida digabungkan dengan kehadiran gelatin. Okey. Maka hasil tindak balas berikut, silver bromide akan dimendakkan, manakala kalium nitride akan dikeluarkan sebagai bahan ruangan sebab kita nak silver bromide ini. Kita nak dia. Okey. Dan proses ini dibuat dalam gelap sebab kita tak nak silver bromide ini terlerai. Nanti dia jadi ion argentum, dia jadi ion bromide pula. Kita tak nak yang tu. Okey. So kita nak dia menjadi gabungan silver bromide ni kita nak untuk letak di lapisan filem. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, sifat silver bromide ini, ya. Sifat dia adalah seperti sifat garam, ya. Garam kristal, bentuk garam atau bentuk berwarna putih atau kuning pudar. So macam gula pun boleh kan? Dia macam kalau kita tengok garam-garam kasar tu dalam bentuk cube. Okey, dalam bentuk cube. So silver dan bromide, ion silver dan ion bromide berpadu melalui ikatan ionik. Okay, kalau you all tengok kat sini dia berbentuk cube. So silver ion adalah hitam dan silver bromide adalah yang warna putih ini. So daya tarikan antara kedua-dua ion menetapkan kedudukan struktur kristal tersebut lah. Okay, kita berbentuk seperti cube. Okay, disebabkan ikatan ionik yang terbentuk. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Kita pergi kepada faktor seterusnya iaitu gelatin. Gelatin ini adalah medium. Tadi kita nampakkan proses dia di mana gelatin ini adalah satu medium untuk penghasilan silver bromide. Okey, kenapa dipilih gelatin? Okey, pertama, gelatin ini digunakan dalam bentuk cecair atau solid lah. Boleh berubah bentuk mengikut suhu. Sebab apa? Sebab kita nak panaskan dia, kita nak sejukkan dia. Okey. Okey, gelatin ini digunakan untuk perikatan zarah bromide dan silver. Okey, gelatin tadilah. Okey. Fungsi gelatin, banyak fungsi gelatin. Kenapa kita pilih gelatin? Ini adalah fungsi dia. Pertama, seperti kita tahulah, dia adalah medium pembentukan silver bromide. Kedua, dia boleh mengekalkan silver bromide sekata pada base filem. Okey. Dan ia tidak bertindak balas ke atas silver bromide. Dia tak ada chemical reaction pada silver bromide. Ia juga berfungsi untuk melindungi base filem. Okey. Kemudian tetapi ia membenarkan penembusan ejen kimia semasa proses filem. So semasa proses filem, ejen kimia maksudnya larutan developer dan larutan fixer ni dia boleh tembus pada filem untuk proses penghasilan imej nampak. Okey. Seterusnya, menghalang dari silver bromide ini dumpling atau terlekat antara satu sama lain dan menyebabkan pembentukan bijian pada imej nampak. Okey, pembentukan bijian ini adalah menyebabkan gambar radiograf ini kita tak cantik. So dia nampak macam dia panggil structural artifact. So dia ada artifact. So dia macam bintik-bintik pada kita punya filem. So kita tak nak macam tu, jadi kita gunakan gelatin. So gelatin ni menghalang daripada ia terjadilah, artifact ini terjadi. Seterusnya, gelatin ini
menyebabkan sifat filem itu adalah load cahaya, ya, membenarkan pembentukan imej ke atas filem. Ia bersifat load cahaya. Gelatin tu macam agar-agar tu kan, so dia bersifat load cahaya. So you bayangkan dia macam agar-agar tu, kita lebih faham lah. Okey, seterusnya terdapat dua kepentingan gelatin yang perlu kita tahu dalam pembentukan imej pendam. Selain daripada fungsi-fungsi yang saya ceritakan tadi, ada dua benda yang sangat penting, yang sangat perlu. Pertama, dalam gelatin ini terdapat benda asing kimia. Semasa pemprosesan tu ada satu part ada satu part yang dia masukkan ataupun dia campurkan sebatian sulfur. Okey. Dalam gelatin. Okey, apa fungsi sebatian sulfur ini adalah untuk pembentukan imej pendam lah. Okey. Kerana dia akan membentuk silver sulfur dan menghasilkan kawasan aktif dalam kristal silver bromide. So nanti kita tengok apakah kawasan kristal tu. Maksudnya apakah kawasan aktif dalam kristal tersebut. So sekarang ni kita bayangkan silver bromide ini berbentuk cube kristal. So dia ada ikatan ionik, dia berbentuk ikatan ionik dan dia ada di dalam dia ada ion silver dan ion bromida. Okey, kedua, gelatin ini sebagai ejen pelekatan. So kalau kita tahu gelatin ni macam agar-agar kan, kalau kita masak agar-agar pun dia boleh melekat. So gelatin berfungsi sebagai ejen pelekatan antara silver bromide di base filem, di mana dia mencegah penyatuan semula ion argentum dan ion bromida yang telah dibebaskan semasa dedahan. So ini saya cerita tadi berkaitan dengan dumpling tadilah. So dia tak nak ion silver dan ion bromide ni combine balik semasa dedahan. So kalau combine balik, gambar kita tak cantik lah. Dia jadi macam structural artifact, dipanggil bijian, artifact bijian. Okay. Ini adalah dua fungsi kepentingan gelatin, iaitu terdapat benda asing kimia iaitu sulfur untuk mengaktifkan kawasan kristal silver bromide. Kawasan kristal tu, cube tu, dia ada satu kawasan yang aktif untuk pembentukan imej pendam dan juga sebagai ejen pelekatan. Okey. Ini adalah gelatin. Okey, kita pergi kepada perangkap elektron pula. So, apa kepentingan perangkap elektron dalam penghasilan imej pendam? So, kita tengok. Ia adalah faktor utama dalam pembentukan imej pendam. Dia sangat penting. Okay. Perangkat elektron ialah kawasan tenaga rendah dalam struktur kristal. Okay, di sinilah di mana imej pendam mula terbentuk selepas dedahan. So imej pendam ini terbentuk selepas dedahan X-ray, ya. Okay, kita pergi kepada dua jenis pembentukan perangkat elektron. Macam mana perangkat elektron ini terbentuk? Okey, satu, disebabkan oleh kecacatan dalam struktur kekisi kristal. Okey, ini adalah struktur kekisi kristal. Saya nak tunjuk ada satu dia punya struktur kekisi dia. Yang lebih nampak cantik. Okey. Ini adalah struktur kekisi kristal. Okey. Kalau
tengok kat sini, yang kuning ini adalah ion ini adalah ini adalah rajah kekisi kristal silver bromide. Kalau awak tengok kat situ, yang warna kuning ini adalah ion argentum, yang ion argentum positif. Yang biru adalah ion bromida negatif, ion bromida yang biru. So yang merah ini adalah ion argentum intensis bebas. Kita dah nampak tadi bagaimana pembentukan, bagaimana dia punya struktur kekisi dia, struktur dia lah, bagaimana struktur dia. So ada dua jenis perangkap elektron. So dua jenis pembentukan. Satu, kecacatan struktur kekisi kristal, maknanya struktur kekisi dia mana ikatan ionik antara bromine dan silver ni tadi dia pecah. So kristal pecah lalu hasilkan rantai kekisi bebas, free lattice chain. So pada struktur kekisi pecah inilah terhasilnya perangkap elektron. Ini merupakan salah satu faktor di mana perangkap elektron terhasil. Disebabkan oleh kecacatan struktur kekisi, disebabkan oleh keretakan struktur kekisi tersebutlah. Kedua, koloid asli dari benda asing. Koloid asli ini akan mendalami perangkap elektron, seterusnya meningkatkan kestabilan semasa peringkat awal penghasilan imej. So ada dua, satu kristal ini mengalami kecacatan pada struktur kekisi. So kecacatan ini adalah tempat di mana perangkap elektron terjadi. Kemudian dapat pula koloid asli dari benda asing mendalami perangkap elektron, seterusnya meningkatkan kestabilan semasa peringkat awal. Satu, penghasilan perangkap elektron. Kedua, pendalaman perangkap elektron. So bila dah hasil, dia dalamkan lagi perangkap tersebut. Ini rajah kekisi yang saya nyatakan tadi. Kita pergi kepada penggunaan kolium bromide berlebihan. Penggunaan kalium bromide berlebihan. Kenapa kita kena guna dia berlebihan? Ada sebab dia, ya. Dua kesan utama penggunaan kalium bromide berlebihan. Pertama, kesan ini adalah selepas dedahan dilakukan. Kesan kalium bromide ini, pertama, dia menukar bentuk kristal yang terkena dedahan supaya banyak kecacatan dalam kristal. Banyak kecacatan itu adalah yang saya explain tadilah, di mana keretakan pada struktur kekisi. Kalium bromide menyebabkan keretakan pada struktur kekisi dan menyebabkan kristal ini menjadi cacat, maknanya dia pecah. Bila dia pecah, maka terjadilah banyak bilangan perangkap elektron. So bila kita masuk kalium bromide berlebihan,
silver bromide punya structure tu, dia punya ikatan tu ada yang pecah, structure dia. So pada structure yang pecah itulah terjadinya perangkap elektron. Okay, bila dah banyak struktur yang pecah, maka banyaklah bilangan perangkap elektron. Okay, kedua, fungsi dia adalah tingkatkan rintangan permukaan bagi kristal yang tak terkena dedahan. Okay, pada situasi ini, waktu kita dedahkan filem pada X-ray, dia ada bahagian-bahagian yang terkena dedahan dan tidak terkena dedahan. So, you all dah belajar untuk topik yang lepas, sensitometer itu, sensitometri. So, ada bahagian yang tidak terkena dedahan yang kita panggil sebagai kabut basic. Okay, kabut basic itu tak terkena dedahan. Okay. Bagi kristal ataupun silver bromide yang tidak terkena dedahan, maka kalium bromide ini akan tingkatkan rintangan pada permukaan kristal. Okay. So, dia tidaklah pecah atau dia tidaklah cacat. So, dia lindungi kristal tu. Dia tak nak silver bromide dia tak nak terjadinya perangkap elektron dalam struktur silver bromide yang tidak terkena dedahan. Dia tak nak cacatkan. Tapi dia hanya memilih silver bromide yang terkena dedahan sahaja. Okey. So, untuk faktor kesan kedua ini, dia tingkatkan rintangan permukaan bagi kristal yang tidak terkena dedahan. So, dia lindungi kristal dari byproduct dedahan dan dari larutan pembangun semasa pemprosesan. Okay. So, larutan pembangun ni pun dia pilih yang mana silver bromide yang tak terkena dedahan dan kena dedahan. So, dia pilih yang kena dedahan sahaja. Yang tak kena dedahan dia tak pilih. Dia tak bangunkan. Okey. Macam tu juga dengan kalium bromide. Dia tidak pilih silver ataupun kristal yang tidak terkena dedahan. Dia hanya pilih yang terkena dedahan sahaja untuk dicacatkan. Okey, yang tidak terkena dedahan dia biar. Maksudnya dia lindung kristal tersebut supaya tidak cacat. Yang kena dedahan dicacatkan terus. Macam tu maksud dia. Okey. So, tetapi kalium bromide bukan saja melindungi sebaik saja selepas dedahan berlaku, melindungi kristal yang tidak terkena dedahan, tetapi semasa proses pembangunan, semasa proses pembentukan imej nampak pun dia tetap melindungi kristal tersebut, kristal yang tidak terkena dedahan. Okey, so kita cerita ni kristal yang terkena dedahan dan tidak terkena dedahan. Okey. Okey. Macam mana benda ni terjadi? Macam mana boleh berbeza antara tidak kena dedahan dan yang kena dedahan dan tidak terkena dedahan? So, kalau kita tengok ni, kita dipanggil dia sebagai kesan sawar, ya. Ni kesan sawar adalah kesan daripada kalium bromida berlebihan tadi. Okey. Kesan sawar ataupun barrier dalam air bromida. So, okey. Ini kristal lah. Okay. Ini kristal. So, untuk silver bromide yang tidak didedah ataupun kawasan yang kalau kat sensitometri tu adalah kawasan base fault tu, kita tak dedahkan pun dia pada cahaya. So, tiada retak dalam permukaan kupayan sawah. Okey, ini kalau kita tengok elektron dari dedahan tak kena pun. Ini yang biru ni elektron dari dedahan. So, elektron dari dedahan dia tidak pergi kepada silver bromide tersebut. Maknanya tidak didedah, tidak terkena. So, ini yang kena. Okey, ini yang terkena dedahan. So, bezanya silver bromide tidak didedah ini, dia ada retak dalam permukaan kupayan sawah. So, tak ada retak. So, bila tak retak, dia tak bolehlah menghasilkan perangkap elektron. Okey, dia tidak dikacau pun, tidak diganggu. So,
elektron tidak dapat menembusi. Manakala silver bromide yang telah didedah oleh X-ray, yang menerima dedahan dari X-ray, maka terdapatlah kehadiran retak kerana kerosakan kekisi. So kerosakan kekisi ini adalah disebabkan oleh kalium bromide tadi. Antara sebabnya adalah sebab kalium bromide tadi, dia memilih silver bromida yang telah didedah sahaja. So dia merosakkan struktur kekisi tersebut dan elektron menembusi dengan lebih mudah. Fungsinya supaya kita nak elektron daripada X-ray tu tembus bahagian atom ini dengan lebih mudah. Okey. Okey, ini kita panggil spek lah. Spek di mana kawasan perangkat elektron yang dah membesar. Okey, dah banyak dah perangkat elektron di sini. So ini adalah silver bromide yang telah didedah. Bila telah didedah, maka dia punya struktur kekisi ni dah dirosakkan. Okay, jadi menyebabkan elektron daripada X-ray boleh masuk. Untuk tidak didedah, dia dilindungi oleh kalium bromide. Dia ada retak dalam permukaan keupayaan sawar. So ini kita panggil kesan sawar. Okey. Itu berkenaan kalium bromide berlebihan. So kita pergi kepada ion argentum intensis bebas. Apa fungsinya dalam pembentukan imej benda? Okey. Ion argentum intensis bebas, dia adalah merupakan ion silver bercas positif yang terperangkap dalam kristal semasa proses pembuatan. Okey. Kehadiran ion argentum bebas tersebut adalah persediaan untuk pembentukan imej pendam. Okey, kita tengok kat mana dia argentum intensis bebas. Warna merah tu ya. Tu adalah argentum intensis bebas. Di dalam sebuah kristal sodium bromide terdapat beberapa ion argentum intensis bebas. Okey. Okey, nanti kita tengok apakah fungsi dia. Ion argentum intensis bebas dalam mekanisme penghasilan imej pendam. Okey. Kita dah tengok tadi fungsi gelatin, kita dah tengok tadi fungsi kalium bromida berlebihan, kita dah tengok tadi perangkap elektron, bagaimana perangkap elektron terjadi, bagaimana kalium bromida memilih antara silver bromide yang terdedah dengan yang tidak terdedah dengan X-ray. Okey. So kita pergi kepada mekanisme penghasilan imej pendam. Macam mana imej pendam ini terhasil? So dia ada dua teori utama lah yang perlu anda tahu. Pertama adalah teori Ganimard dan kedua teori Michel. Okey. Ini teori ni sangat popular dalam exam. Okey, kita pergi ke teori Ganimard dulu. Okey. Apa yang terjadi apabila dedahan berlaku ke atas filem? Apa yang terjadi dalam filem tu? So pertama, selepas dedahan terjadi, maka satu elektron diperangkap dalam perangkap elektron. Okey. Apabila dedahan dilakukan ke atas filem, so silver bromide ataupun kristal yang terkena dedahan akan berlaku teori-teori ini. Ini adalah teori kristal yang terkena dedahan sahaja, ya. Bukan kristal yang tak kena dedahan. Tak kena dedahan dia tak ada perangkat elektron pun sebab dia dah dilindungi.
So ini adalah si kristal yang terkena dedahan ya. Okey, selepas dedahan, satu elektron bebas diperangkap dalam perangkap elektron. So bila silver tu dah terkena dedahan, maka dia menghasilkan satu keretakan. Keretakan itu menghasilkan perangkap elektron. So selepas dedahan, satu elektron bebas diperangkap dalam perangkap elektron. Elektron bebas itu datang dari mana? Adalah datang daripada dedahan tadi, dedahan X-ray tadi. Okey, dedahan X-ray tadi elektron dari dedahan X-ray tadi dibebaskan, kemudian diperangkap dalam perangkap elektron. So ini adalah elektron yang daripada dedahan X-ray. Okey, so ini perangkap elektron. So dia diperangkap ke dalam perangkap elektron. So tadi saya kata apa fungsi ion agenting intesis bebas? Okey, fungsi ion agenting bebas adalah di sini semasa pembentukan imej pendam. So ion intesis bebas bergerak ke pusat ini untuk membentuk atom silver. Okay, atom silver. Pusat tu bermaksud perangkat elektron lah, kita panggil pusat sub imej pendam. Okey, saya ulang semula. Apabila dedahan dilakukan, kristal silver bromide yang terkena dedahan ni akan cacat pada struktur kekisi dan membentuk satu perangkap elektron. So elektron yang terhasil daripada dedahan X-ray tadi akan masuk kepada perangkap elektron tersebut. Okey, kemudian ion agenting intesis bebas tadi dia masuk juga ke perangkap elektron bersama dengan elektron untuk menghasilkan atom argentum. Okey, so dalam perangkap tu ada atom argentum. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat 2. Okey, sebelum ketibaan ion agentum bebas, elektron dalam perangkap mungkin melepaskan diri dari perangkap dan menjadi bebas semula. Okey, macam peringkat 1 tadi saya kata, perangkap elektron tu, elektron datang masuk ke dalam perangkap, tetapi dia tak boleh lama. Bila lama sangat dia akan keluar balik. Okey, so apa yang terjadi bila keluar balik? Maka akan masuk lagi elektron yang lain lah, ya. Tetapi jika elektron berada di perangkap cukup lama dan bercantum dengan ion agentum bebas, satu atom agentum akan terbentuk. So kalau dia berada lama dan ion agentum tu sempat masuk ke dalam perangkap semasa elektron tu tak keluar lagi, maknanya terbentuklah atom. Kalau dia ion agentum ni tak sampai, lama sangat dia tunggu, dia akan keluar. Okay, dia tak suka tunggu lama elektron ni, so dia tunggu sat je. Dia tunggu sat, tengok tak ada, dia keluar lah. Okay, kalau ada dia tunggu lama, so ion agentum masuk, so jadilah atom agentum. Okay, itu peringkat kedua. So untuk peringkat ketiga, bila dia dah bercantum tu, dia tak stable pula. Okay, dia tak semestinya ia stable. So bila ia tak stable, dia berpecah pula. Okay, macam kita lah kadang-kadang cari pasangan, tengok-tengok tak serasi, so kita berpisah lah, cari yang lain kan. Macam itulah contohnya, dia punya analogi kan. Okey, namun begitu, satu atom agentum tidak stabil dan perpisahan akan berlaku. Maka peringkat 1 dan 2 akan berulang lah. Maknanya elektron akan masuk, elektron akan tunggu sampai agentum datang, ion agentum datang. Kalau tak datang, dia akan keluar balik, macam itulah. Tapi biasanya benda ni berlaku sekejap saja.
tetap ada atom argentum yang akan terjadi pada perangkap elektron tersebut. Okey. So kita pergi ke peringkat keempat. Okey. Walaupun begitu, semasa jangka hayat yang pendek tersebut, atom argentum tunggal itu boleh bertindak sebagai perangkap elektron. So, tadi peringkat ketiga kan kita tengok dia dah masuk ke dalam perangkap. So sama juga, dia tak suka tunggu lama. So kalau dia tunggu lama, dia akan tak stable dan akan bebas semula, pecah balik. So perangkap tu kosong. So tetapi kalau dia dah stable, okay, kalau dia dah stable, dia akan menggalakkan ion argentum lain tertarik ke arahnya. Okay, dan menghasilkan satu lagi atom argentum. So dia akan menarik elektron dan ion argentum banyak masuk dalam perangkap elektron. So jadi banyak atom dalam tu. Okey, dia nak hasilkan banyak atom dalam perangkap elektron. Banyak atom argentum. So maknanya penghasilan atom argentum yang pertama itu sebagai perangkap elektron. Atom argentum tunggal tersebut bertindak sebagai perangkap elektron. So dia duduk sini, dia tarik elektron masuk. Kemudian bila elektron masuk, dia akan tarik ion argentum masuk. So begitulah seterusnya. Akan tarik elektron, akan tarik ion argentum. So jadi atom argentum yang banyak-banyak dalam satu perangkap elektron. Okey. Ini adalah teori Ganimard. So kita tengok dalam dah banyak dalam sini. Okey. Untuk peringkat kelima, dua spek atom argentum terbentuk dan ini dikenali sebagai pusat subimage pendam. So bila dah ada dua, baru dia stable lah sebenarnya, ya. Baru dia stable. So tadi saya kata satu argentum tunggal ini dia akan memanggil elektron dan satu lagi ion argentum untuk membentuk satu atom bersama-sama dengan dia, combine. Okey. Kemudian pusat subimage ini seterusnya akan membesar melalui tahap seterusnya, iaitu tahap pertumbuhan. So bila dah ada dua atom stable, maka kita panggil dia sebagai pusat subimage, di mana banyak lagi atom argentum akan terhasil di sini. Dia akan membesar, perangkap elektron akan membesar disebabkan oleh kejadian atom argentum yang semakin tinggi. Seterusnya ia melalui tahap seterusnya, iaitu tahap pertumbuhan. Okay. Ini baru tahap masuk, baru tahap hasilkan spek dua atom yang stable. Okay. Bila dah stable, maksudnya ada dua atom dah kat situ, maknanya spek itu stabil lah, maknanya perangkap elektron itu stabil. Kita panggil spek lah dalam fasilah imej pendam. Okey, ini adalah teori Ganimard. Okey. Kita pergi kepada penyerubusan lah. Okey. So ini elektron daripada dedahan, so masuk dalam perangkap elektron. Okey, kedua masuk dalam perangkap elektron. So maknanya ion argentum bebas ini masuk ke dalam perangkap elektron yang terdapat elektron tadi, maka terhasillah atom argentum. Tetapi dia tidak stable sekiranya terlalu lama, maka dia berpisahlah pada peringkat ketiga. Maka pada peringkat keempat, masuk balik elektron yang lama, masuk balik elektron yang lain. So masuk pula ion argentum untuk hasilkan atom argentum. Okey. Kemudian atom argentum yang ada ni, yang satu ni, dia akan memanggil lagi satu elektron dan kemudian memanggil ion argentum masuk juga. So menghasilkan dua spek atom. Menghasilkan spek yang terisi dua atom argentum yang stable. Okey. Ini adalah teori Ganimard. Okey. Kita pergi kepada teori Michel. Teori Michel cakap apa?
Okey, teori Michel kata perangkap elektron ni adalah cetek. Pendek aja. So, satu ion Argentin bebas terperangkap dalam satu perangkap dan mendalamkannya. So, untuk ganimut tadi dia elektron masuk dulu. Kan? Elektron masuk dulu. Tapi untuk Michel kata ion Argentin bebas yang masuk dulu untuk dalamkan perangkap elektron tadi. Nak bagi dalam. Okey. Kemudian kemudian satu ion Argentin bebas dan satu elektron bebas oleh dedahan mendekati perangkap dengan serentak lalu bercantum menjadi atom Argentin. Okey. So first Argentin bebas, intensity Argentin bebas tu dia mendalamkan perangkap elektron. So kemudian elektron dan Argentin bebas ni dia bercantum serentak dan masuk ke dalam perangkap elektron. Jadi kita panggil pusat pre-image untuk teori Michel. Ini peringkat 1 dan 2. Peringkat ketiga, satu atom argentum tidak stabil dan bercerai menjadi elektron dan ion argentum. Sama saja, ada sedikit persamaan dengan teori ganimut tadi, di mana tak stable jugalah, tunggu lama. So dia bercerai. Elektron dan ion argentum tu keluar balik daripada perangkap elektron. Okey. So peringkat 1 dan 2 bermula. Maknanya ion silver tu masuk untuk dalamkan lagi perangkap elektron. Kemudian ada ion silver dan elektron bercantum dan masuk ke dalam perangkap elektron. Okey, berbeza daripada teori ganimut, atom argentum tidak bertindak sebagai perangkap elektron lain. Untuk ganimut tadi, atom argentum yang tunggal tu dia sebagai perangkap elektron. So dia akan panggil masuk elektron. Tetapi untuk Michel atom argentum yang bercantum tadi harus mendapatkan ion argentum kedua dan perlu bercantum dengan satu elektron yang membentuk pusat sub-image. Okey, beza dia dekat sini. Ganimut kata elektron atom silver tu panggil elektron sebagai perangkap elektron, tetapi Michel kata tak. Michel kata atom argentum ini dia panggil ion argentum, bukan elektron dulu. Okey. Tapi hasil dia sama juga untuk menghasilkan atom argentum lah masuk ke dalam perangkap. Cuma beza dia panggil elektron dulu. Mode kata atom argentum tunggal tadi panggil elektron dulu. Tapi Michel kata tak. Dia panggil argentum dulu. Kemudian baru elektron masuk dan bercantum. Itu je beza dia. Tapi hasil kedua-duanya sama. Ini hasil dia di mana kita nakkan dua atom argentum ini berada di perangkap elektron dan stabil. Kita panggil sebagai spek dua atom argentum stabil. Okey. Okey, kita pergi pada rumusan teori Michel. Untuk 1 dan 2, di mana ion argentin bebas ini dia mendalamkan perangkap elektron yang cetek. Lepas tu apa yang terjadi teori Michel ini? Okey, elektron dan ion argentum bercantum dan masuk. Kemudian dia tak stable dan dia berpecah semula. Okey, untuk peringkat ketiga. So untuk peringkat keempat, benda yang sama terjadi pada peringkat 1 dan 2, tetapi dia memanggil argentum dahulu. Dia panggil argentum, bukan panggil elektron. Okey. So bercantumlah argentum dan elektron. Kemudian terhasil spek dua atom argentum stable.
akhirnya dia memang nak spek dua atom argentum stable, itu saja. Michelle ke Maud ke, cuma cara dia tu berbeza lah, ya. Cara pada awal peringkat 1 hingga 4 tu berbeza sedikit. Okey, itu adalah teori Michelle dan Ganimard. Seterusnya kepada peringkat pertumbuhan. Okey, Maud and Michelle dia setuju dengan kedua-dua teori. Dia setuju dengan teori pertumbuhan. Dia setuju dengan teori ini. Dia orang setuju dengan teori dengan sama lah. Cuma pada awal tadi, pada peringkat awal tadi, dia ada dua pendapat yang berbeza. So bila peringkat pertumbuhan dah sama dah teori diorang. Okay, so so ini yang terhasil pada akhirnya, iaitu kita nak spek dua atom argentum stable. Okey. Pertumbuhan berlaku disebabkan oleh pendalaman perangkap elektron. Okey, perangkap elektron ini kita panggil sub-image pendam, ya. Seterusnya, sub-image pendam ini meningkatkan tarikan spek sensitivity berbanding dengan perangkap cetek. So dia dah dalam. Okay, so ada beberapa perangkap cetek tu, ada juga perangkap yang cetek kan, tetapi ada juga perangkap yang dalam. So ini perangkap yang dalam yang punya spek 2 atom argentum stable. So peningkatan tarikan spek sensitivity ini menarik lebih banyak elektron yang terhasil dari dedahan serta ion argentum dari struktur keisi, kristal ataupun daripada ion argentum bebas. Seterusnya menyebabkan lebih banyak atom dijanakan pada spek tersebut. Okey, hasil daripada Michelle dan Maud tadi. So inilah hasilnya. Apabila ini terhasil, saya ada cerita tadi pada masa teori Ganimard. Saya kata bila dah ada dua, dia akan panggil banyak lagi elektron dan ion argentum untuk hasilkan atom yang banyak dalam ni. So dia akan membesar. Struktur kekisi yang cacat ni yang membentuk perangkat elektron. Dalam perangkat elektron ni terdapat banyak atom argentum terhasil. Okey. Daripada ion argentum bebas dan daripada elektron dedahan. Okey. So dia jadi besar, makin lama makin besar. Dia dipanggil peringkat pertumbuhan lah. Daripada 2 tadi jadi 4, 6, 8, 10 dan banyak atom argentum dalam spek inilah. Ini dipanggil tarikan spek sensitivity. Okay. So bila spek ini ada 2 atom yang stable, maka dia menarik banyak lagi elektron dan ion argentum untuk jadikan atom argentum banyak. Okay. Okey, semasa pertumbuhan saya cerita tadi, atom argentum ni akan jadi banyak. So dia akan membesar. So bahagian sini jadi perangkat elektron. So dia jadi banyak atom argentum terhasil. So dia akan jadi lebih besar. Okey. So dia akan mengurangkan keupayaan rintangan permukaan kristal. So ialah dia tak ada rintangan, adalah elektron masuk dengan mudah. Okay. Kerana dia telah memusnahkan kekisi kristal di kawasan tersebut. Okay, perangkat elektron ni kat sini adalah punca perangkat elektron. So perangkat elektron ni tadi dah ada atom argentum yang ni lah, kita panggil spek. So bila ada spek ni, makin banyaklah atom yang terhasil kat sini, jadi dia akan membesar dan ganggu semua struktur kekisi. Okay, dan mudah elektron yang masuk. Okey. Pertambahan atom argentum di dalam perangkap elektron ini dipanggil sebagai pusat pembangunan. Okey, spek ini pada awalnya kita panggil spek 2 atom argentum stabil. Kemudian kita panggil dia sebagai sub-image lah. Kemudian kita panggil sebagai pusat pembangunan. Kenapa pusat pembangunan? Sebab banyak argentum yang terhasil di sini. Atom argentum yang terhasil di sini. Okey?
Okey, seterusnya masih lagi peringkat pertumbuhan. Okey, peringkat pertumbuhan. Selepas pertumbuhan imej pendam, imej dibangunkan untuk membentuk imej kekal. Okey, bagaimana dia nak bangunkan tu? So, peringkat pertumbuhan tadi adalah peringkat di mana atom argentum tadi dah banyak sangat dalam perangkap elektron. Peringkat pertumbuhan membanyakkan atom argentum pada perangkap elektron ataupun spek tadi, ya. Kemudian bila dah banyak bila dah banyak, dia akan ganggu struktur kekisi yang lain lah. Maknanya dia akan membesarkan kawasan tu. Okey, itu adalah peringkat pertumbuhan. So, peringkat pertumbuhan itu ialah dipanggil sebagai proses pembentukan imej pendam. Proses akhir pembentukan imej pendam adalah pada peringkat pertumbuhan. Okey. Selepas pembentukan imej pendam, imej dibangunkan melalui pembentukan imej kekal. So, peringkat pertumbuhan inilah peringkat terakhir pembentukan imej pendam. Maka bagi kita sebenarnya, bagi kita nak nampak imej itu menjadi imej nampak ataupun imej kekal, kita masukkan ia dalam prosesor. Filem itu dalam prosesor automatik ataupun dalam kita proses filem lah, kita panggil, tak kisahlah dalam proses automatik ke, dalam cara pemprosesan lama ke, ya. Okey, selepas pembentukan imej pendam, imej dibangunkan untuk membentuk imej kekal. Bagaimana imej dibangunkan? Adalah dengan memasukkan filem tersebut dalam larutan pembangun. Okey, larutan pembangun atau larutan developer. Larutan pembangun bertindak untuk menurunkan kristal silver bromide yang terdedah kepada logam silver. Okey. Okey, ni peringkat pembangunan. Peringkat pembangunan adalah kita masukkan dalam prosesor, ya, untuk proses filem. So, masukkan dalam developer, kemudian fixer, kemudian cuci dia. Kemudian kita peras biji roller untuk memerah filem. Kemudian kita masukkan ke dalam dryer untuk keringkan filem. So, kita pergi ke peringkat pembangunan. Okay, tujuan utama peringkat pembangunan ini adalah untuk tukar imej pendam tadi kepada imej lihat atau imej nampak. Okay, pada peringkat pembangunan ini, argentum halida yang telah didedah tadi, ditukarkan kepada logam argentum. Okey. Okey, larutan pembangun tidak bertindak balas dengan argentum light ataupun silver ataupun kita panggil kristal yang tidak didedah. So, kita panggil ini adalah proses selectivity. So, dia select mana yang didedah sahaja. So, yang didedah tadi dia mengalami apa? Dia mengalami kecacatan, dia ada spek sensitivity. So, dia ada atom argentum yang banyak dalam perangkap elektron. So, dia pilih yang tu. Dia tak pilih yang tidak didedah. Sebab yang tidak didedah tak ada perangkap elektron pun. Okay? Sebab dia telah dilindungi oleh kalium bromide tadi. Okay? Dia pandailah dia pilih. Kita panggil dia sebagai proses selectivity. Memilih silver ataupun kristal yang telah didedah sahaja. Okey. Contohnya dalam satu filem. Kan? Bila you all buat X-ray kat patient, tak semua kawasan filem itu terdedah. Betul tak? So, yang didedah sahaja akan mengalami proses ini. Ya? Okey. Pembangunan melibatkan proses penurunan kimia. So, kita panggil developer lah. Menggunakan larutan developer. Bila masuk je dalam prosesor tu, dia akan masuk tangki pertama adalah tangki developer. Okey.
Masuk aja pembangunan melibatkan proses penurunan kimia. So masuk aja developer, larutan developer akan terhasillah proses penurunan kimia, di mana kristal argentum bromide yang sudah didedah mempunyai kelemahan dalam sawar cas. So tadi kita cerita pasal sawar cas kan. Okey, sawar cas ni argentum yang telah didedah ni so dia ada perangkap elektron. Ini adalah spek argentum yang kita cerita tadi. Yang spek argentum ada 2 argentum yang stabil, lepas tu dia panggil banyak lagi elektron dan ion argentum bebas untuk hasilkan atom banyak gila dalam spek ini. Okey. Argentum bromide yang telah didedah mempunyai kelemahan dalam sawar cas yang disebabkan oleh kehadiran logam argentum yang terkumpul di spek sensitivity. Sebab ada atom argentum kat sini banyak. So dia lagilah lemah. Bila dah lemah, lagilah mudah elektron nak masuk dan mudahlah larutan developer untuk tembus. Okey. So pusat pertumbuhan itu membenarkan elektron dan developer membenarkan elektron dari developer menembusi bijan dan menurunkan semua ion argentum kepada logam argentum. So bila masuk dalam developer, ada juga elektron masuk. Tapi elektron kali ini masuk bukan adalah untuk menjadikan atom argentum tadi menjadi apa? Menjadi logam argentum. Okey. Okey, maka terhasillah image nampak. Okey, tapi sebenarnya image nampak tidak berhenti setakat itu saja. Bila dia dah turunkan semua argentum kepada logam argentum, dia perlu pergi ke satu lagi tangki dinamakan tangki fixer untuk penetapan, untuk pelekatan, untuk tetapkan image nampak tersebut dan untuk menurunkan, untuk memastikan kesemua silver halide yang telah diturunkan tidak tertinggal dalam filem tersebut. Okey. Macam dia cuci lah. Macam ion masuk dalam larutan developer tu, kita chemical proses kat situ turunkan silver bromide. Turunkan menjadikan menurunkan silver bromide tu kepada logam silver. Okey. Kemudian masuk ke fixer, kita cuci semua silver yang telah diturunkan tadi. Cuci, keluarkan daripada filem. Okey. Itu fungsi fixer. Dan masuk ke dalam washer pula. Macam itulah. Ya. Kemudian keringkan, maka jadilah filem nampak. Okey, ini itu saja untuk kuliah hari ini. Sekiranya ada yang yang kurang faham ataupun keliru ataupun confused, boleh WhatsApp saya saja, PM saya, tak ada masalah. Okey. Itu saja. Terima kasih semua kerana mendengar. Ada sedikit latihan lah, ya. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih, ya.